sampai kepada muka surat 13. Tapi pada malam ini kita tangguhkan dulu sambungan ini, ialah keterangan dari uraian serta dan dalil dengan ayat-ayat yang tertentu. Itu kita buat penggolongan berdasar kepada pembacaan kita dari tingkat awal sehingga sampai ke sini kita buat penggolongan. Sebabnya sebab kita pertama sekali nak pastikan kita faham, dan keduanya supaya kita betul-betul melaksanakan setelah kita memahami. Tidak ada arti sama sekali kita faham tapi kita tidak melaksanakan apa yang kita faham itu. Itu sangat-sangat salah dalam hukum syariat. Sehingga sampai kepada beberapa maklumat yang mengatakan bahawa Allah SWT murka kepada orang tahu yang tidak membuat kerja-kerja yang dia tahu. Bagaimana ayat yang menutup, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Macam mana kamu kata saja, mana tahu saja tapi tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali marah muka Allah Ta'ala atas orang yang dia hanya setakat cakap tapi dia tak ada perubahan, dia tak buat kerja. Cakap okeylah ya. Perang kalau begitu, tapi kerja tak buat. Begitu. Itu dalam Islam ada satu kesalahan, dan kesalahan orang yang tahu tak buat lebih daripada tindakan Allah Ta'ala, lebih mengatasi daripada Allah Ta'ala bertindak. Orang yang tak tahu tetapi dia buat benda yang dia tak tahu, barang dia larang tapi dia tak tahu, maka Tuhan buat tindakan lebih daripada itu. Ataupun dia buat kebaikan tapi dia buat kebaikan tapi tak tahu, Tuhan marah juga pasal tak tahu sebab tak betul. Begitu, dia ada beza. Yang ni tahu tapi tak buat. Orang tu tak tahu tapi dia buat, tapi buat tak tahu. Kita faham sendiri lah. Betul kita buat penggolongan supaya setakat yang kita dah tahu tu kita telah bertanggungjawab dalam untuk melaksanakannya, walaupun tidak secara mendadak, tapi kita betul-betul berazam, bercita besar untuk melaksanakan atas dasar yang telah kita tahu. Barulah tepat dan hakikat kandak syariat itu sendiri menurunkan hukum kepada kita. Barulah benar-benar kita menjadi hamba yang bersifat dengan sami'na wa ata'na. Kalau hanya setakat sami'na, kita hanya setakat itu saja, tapi bentuk ketaatan atau pelaksanaan yang ada. Inna Allah Ta'ala kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Oleh itu kita tulis dah sikit sebagai asas benar yang kita nak jelaskan pada penggolongan ini. Itulah, kita jangan lupa bab pertama itulah masalah apa? Masalah Islam agama fitrah. Islam agama fitrah ataupun agama Allah. Satu, kita kena ingat, benda ni kena ingat. Keduanya itulah fitrah manusia, ataupun kejadian manusia. Untuk fitrah
Lepas itu yang tiga ni ialah apabila manusia berakidah ada akidah kita, maka tiga benda ni dah ada pada kita, itulah tercapailah satu pusingan yang pertama di peringkat yang pertama atau bahasan pertama dalam Islam. Jadi kita telah mencapai kepada kedudukan kemuliaan, manusia yang muliaan, kemuliaan hidup itu. Bagaimana Allah Ta'ala kata walaqad karramna bani Adam, telah kami memuliakan Bani Adam. Itulah manusia ni. Syariatnya yang Allah Ta'ala sebut itu dalam perbahasan ada mengatakan dalam bentuk semata-mata dasar-dasar, jadi manusia itu sudah dapat satu kemuliaan yang betul menempati. Tapi dalam itu ada bahas lagi, ditapih lagi, ayat lagi, tapih lagi, nak bagi halus, nak bolehkan kita betul-betul selesa, maka jangan ada top, jangan ada skam dan sebagainya. Itu kedudukannya. Maka diejah pun lagi dalam kemuliaan itu betul lah. Kata dasar semata-mata jadi manusia adalah satu kemuliaan. Kita dapat pusingan pertama, kemuliaan jadi manusia. Baik. Untuk itu kena jelas sikit, mungkin saya tak jelas lagi ataupun dah jelas mungkin. Pusingan pertama dalam perbahasan, tingkat yang paling awal dalam perbahasan para ulama berkaitan dengan akidah ni, iaitulah tilik kepada masalah pertama sekali. Ini sebut Allah, sebut Allah tajuk. Keduanya, satu peringkat belum jadi, tak jadi apa tak ada. Keduanya peringkat setelah jadi, setelah kita ada, kita tahu itu benda yang paling dibahas awal oleh para ulama akidah ataupun ulama usul ataupun ulama ilmu kalam. Benda itu sama sajalah sebutan yang lain. Jadi peringkat belum jadi, peringkat setelah jadi. Apa namanya sebelum jadi dan apa yang dinamakan setelah jadi, pertukaran itu. Satunya kita mengambil kira sifat Allah, dia panggil ini sifat idafi, sifat tambahan. Tambahan itu bukan berarti tambahan macam kita tak cukup tambah, itu ada sedia, tapi dalam perbahasan disebut itu. Dia panggil ini sifat idafi, mana benda ini satu sifat yang wujud betul, benda itu ada sungguh Tuhan tu, taksir dengan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zat, ada sifat, dua jenis sifat. Pertama sekali panggil sifat salbiyah, ini barang tak ada, benda itu tak ada, yang ada tu zat lah, tapi kedudukan dia salbiyah, artinya tidak ada awal baginya, tak ada akhir baginya, dan tak ada penyamaan itu. Benda-benda yang kita tak ada awal tu, nak tengok rupa tak ada, yang adanya Allah yang tidak ada awal. Benda yang tak ada akhir tu, nak tengok rupa, apakah benda rupa tak ada akhir tu, tak boleh tengok sebab bukan benda mawujud, dia tak ada. Yang ada juga Allah Ta'ala tak ada akhir, itu dia ada. Itu dia panggil itu sifat apa? Dia panggil itu sifat salbiyah. Dengan sifat-sifat ini sabitlah ketuhanan Allah Ta'ala, yang tidak terlibat dengan benda-benda yang baru, sifat-sifat baru, dan sabitlah Allah Ta'ala tak terlibat dengan benda-benda yang berbentuk jadi musnah, binasa dan sebagainya. Itu dibahas, maka itu panggil salbiyah pula. Itu ada panggil sifat idafi, sifat tambahan, mana satu benda yang ada, zat itu berada, tapi benda ini kena ada sifat. Itu sifat itu sifat makni yang tujuh: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu benda itu ada sungguh. Boleh dia tengok, boleh dilihat dengan mata. Kalau Allah Ta'ala buka, bila-bila kita boleh tengok sifat qudrat, iradat yang ada di Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi panggil ini sifat idafi. Pada waktu itu, mana lebih ke atas zat.
benda yang lebih di atas zat. Benda wujud betul, dah barang tak ada sungguh. Bisa contohnya mudah je, apa ya. Tapi oleh kerana kita ni membahas dia apa dua benda. Pertama sekali benda yang berbentuk qadim, kedua bentuk-bentuk baru. Nak bezakan, nak parok ke antara dua benda tadi, bahasan segala kuatu siang malam nak menyabitkan ini barang ni barang qadim, bukan jenis barang baru. Satu. Keduanya nak membahas benda ni, ini benda barang baru, tidak barang qadim. Itu satu benda. Boleh digunakan bahasa-bahasa yang sama, kodrat yang sama pun semua sekali, tapi bentuk kodrat letak pada zat qadim itu mana duduk di zat Allah. Kodrat yang letak pada alam itu bentuknya sifat baru, itu saya masalah, bukan itu benda yang payah. Tapi oleh kerana benda-benda ni mungkinlah pengemasan tidak begitu dijelaskan oleh ahli-ahli kita sendiri yang terlibat dengan penjelasan itu. Sekarang ni kita mengatasi supaya kita faham kedudukan apa yang kita pesan. Sekarang ni dibahas barang yang belum ada. Ya, yang Allah, raka Allah, dia mana? Dia ada. Kita ambil sifat itu, sifat tambahan. Bukan berarti benda itu baru dah, benda itu ada sedia ada. Tapi benda tu zat dengan sifat selain. Allah tu zat, dia benar. Sifat dia, tu kodrat iradah. Maka dia bahas, kita ambil dulu. Satunya di antara sifat idhafah itu sifat ilmu. Kedua sifat iradah. Iradah, sifat kehendak. Dua ni, bahasanya. Sekarang ni, kedua-dua ni, dia bentuk sama. Ilmu di bidang pengetahuan. Iradah dalam bentuk menentukan. Itu dia benda. Yang ditentukan adalah benda yang ada ilmu. Benda yang ada ilmu itu ditentukan oleh iradah. Dengan melalui bahasan. Bahasan. Kalau nak bahas dia tak lalui perkataan tu. Sedangkan kalau kita ilmu iradah tu kita satu kerja lain. Dia tahu kita ambil barang, cari barang dulu, ambil mana apa jenis. Barulah kita uruskan kerja-kerja tu dengan ilmu kita, dengan kanak kita. Allah Ta'ala tak perlu cari barang, dia kerap sekaligus juga. Betul. Ilmu dia keirat tu dia kerap masuk sekali. Tapi dalam bahasan kita tak boleh kena asing. Kalau tak asing, mana boleh reti. Begitu. Macam kata-kata sebut makan. Betul. Yang buat makan itu sebut makan. Yang buat makan tu itu kena rikah. Tapi dalam bahasanya dia buat makan tu bukan satu benda yang orang suruh makan dalam hidangan tu banyak benda. Dia tak payah dah. Yang tuan-tuan saya buat makan nasi, gulai, sambal, ulam, begitunya acor. Mana boleh cakap itu? Ini apa itu menghabiskan masa. Dia buat makan, faham saya masalah. Itu ya. Baik. Ini kedua ilmu dan dia serta. Hanya dalam masalah huraian saja. Kena huraian iradat dan ilmu itu mana bolehlah. Tak pegang siapa. Jadi ilmu Allah Taala ni ilmu Allah. Ilmu ni ilmu Allah. Ilmu Allah. Bukan ilmu lain. Iradat Allah. Bukan iradat orang lain. Bukan. Allah Taala dalam bentuk ilmu dia, pengetahuan dia. Daripada bila sejarah tak ada. Sampai ke bila kebetulan tak ada. Tuhan tahu satu-satu. Tu nampak. Daripada bila mana tidak ada orang Arab panggil mabda', tak ada tak permulaan. Nak start di mana, nak mula di mana punca tak ada tu. Kalau tahu tahu yang tidak ada berpunca. Itu ilmu Allah Taala. Setiap benda yang nyata yang jelas hari ini, semua sekali akan datang sebab berdasar pada pengetahuan Allah Taala. Dia tak akan berlaku luar daripada pengetahuan dia. Lepas tu kan marah pilih ubat ubah supaya hukum dia. Buat pandai-pandai main turun jalan kita. Barang kamu tak tahu. Dia ubah program kau. Ini masalah yang jadi masalah kepada manusia. Bila tak faham dan begini, dia buat perubahan ikut kanak dia sendiri. Kanak dia sendiri juga ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi kanak tu tuan tahu kanak yang membuat macam ni tak betul. Mu akan berlaku kesilapan, mu akan mengalami masalah kalau kamu buat kerja yang macam ni. Sebab tu tuan kata aku tak buat kerja yang macam Muna. Memang mu setuju lah, sesuai lah. Nafsu kita buat lah. Tapi dia akan berakhir dengan kamu akan binasa dengan cara itu. Nak selamat kena cari ni.
mempunyai ilmu. Ilmu aku tak ada, sejarah aku ada. Ilmumu, nah dah tua baru ada. Siapa kalau belajar? Itu apa pilih-pilih. Ini kesilapan. Sebab dalam masalah, bila kita tengok dalam masalah usul ni, benda yang paling awal kena kedepankan ketengahan pada manusia. Tidak kecuali. Sebab tu saya fikir, di mana tempat yang paling sesuai musabah nak menaklukkan semua kepada keseluruhan manusia, tidak kecuali muslim-muslimat. Tapi boleh muslim kena ada dua tempat. Tempat yang pertama saya atas mimbar wakil Tuhan. Itulah tempat. Tajuk mimbar kita hari ini ialah sifat-sifat Allah. Akidah. Waktu kita apa-apa semua. Terus ambil satu sifat saja. 5 minit cukup. Dan yang panjang-panjang. Tu. Nampak tu dia. 20 kali Jumaat selesai 20 sifat Tuhan. Sebab bila nak erti tak? Orang ngaji sah dan tak. Hak ngaji tak apa orang pula. Hak ngaji tak ngaji apa pula. Apakah habis begitu lah. Anyo, harus jadi anyo. Jadi kapal masuk masa banjir gitu. Tak lekat pada empat laut. Sampai kau hilang tu habis makan air laut, air garam. Tu dia. Sampai ke laut tak cari tak jumpa. Batang balak anyo daripada hulu, cari dulu. Daun selai tak jumpa empat laut. Dia habis proses. Dengan zat masih Tuhan. Jadi ke zat masih ni menghilangkan segala benda-benda yang menjadikan masalah. Betul-betul. Sebab itulah manusia dia tak boleh tak ada zat garam. Kurang zat garam dia akan bermasalah. Kulit dia, daging ni buruk. Sebab tu mudah diserang oleh penyakit. Kejemahan ni. Itu rahsia dia. Hari ni orang tak nak pakai garam. Daging kebun, darah jadi tawar. Dia jadi tawar. Nah, daging jadi buruk. Dia panggil ampuna. Buruk habis. Itu yang jadi jalan untuk apa orang muda lagi. Apa? Sakit tu sakit ni, kerja mana tak macam kerja mana, kerja masih, kerja masak. Kita tempat bersih. Betul. Tak ada garam, zat garam tak ada. Tak ada zat gula, pemah. Tak ada zat garam, akan begitu tu. Tak ada berapa tahun kita mula. Tak ada kita lagi. Maka sekarang kita takut dengan garam. Kita akan mengalami apa tu? Saya dah 73. Dalam paket ni bekas garam semua. Okey. Jumpa kan tempat wajah tak masih apa garam kita minta malu. Ada orang kata tengah pula ni mengalah ke bawah dah pula. Nak kira juga. Bukan payah. Kita kena faham. Siapa dia makan ubat macam mana? Selagi darah tidak ubah pada tawar pada masin. Dua benda Nabi Muhammad dalam makan. Saya sebut dia. Tak tetapkan ada asas dia. Dalam Timbun Nawawi ubat-perubatan Nabi. Pertama sekali, garam tu jangan tinggalkan. Nabi kata, ya Ali, kau mulakan makan, mulakan dengan garam, sudahkan dengan garam. Bukan satu benda yang boleh tafsir ikut dia tu. Jangan ikut tafsir dari doktor Yahudi. Maka sekali pakar-pakar doktor belajar pada doktor Yahudi. Inilah akibatnya dia suruh umat Islam ni mengangkau ngayak. Ubat dia lah, kita nak kerja tak kuat. Tu dua rahsia dia. Tapi orang Yahudi ini copok pakai garam. Keduanya Nabi kata jangan lupa makan cukup. Lazimkan makan cukup. Supaya darah itu sentiasa bercair kepada perut pantas. Bila darah banyak, darah pekat, tak lama macam lah. Rebok sana, rebok sini, songkor, semak. Saya belajar yang belum tu, malah kita planning. Nanti tak laku buat orang tak payah juga. Tetapi doktor dengan cara kita guru ni semua ada di ilmu Allah. Tidak ada sesuatu yang tinggal dalam ilmu. Daripada bila sejarah tadi sampai bila sejarah tadi tahu satu-satu. Itu iradat ni bagian penentuan. Bila ke barang-barang yang ada dari mungkin nak jadi nak buat hukum mana selalu mana nak tayangkan dia apa semua ada telah diatur surat al-iradat. Bila sudah tu sampai yang ketiganya barulah kodrat Allah bekerja. Zat kan bekerja melalui sifat kodrat tu dalam bentuk mewujudkan menjadikan
Maka menjadikan benda yang itu dipanggil bitaluk tanjizi qadim, tanjizi hadis namanya, bagi kodrat itu kedudukan dia. Apa ni bagi bahasanya. Sekarang berikut pada asal pada apa yang kita telah bahas selama ini, nak mikir dalam masa sebelum jadi, setelah jadi, apa benda nak tahu apa benda sini, nak sebut apa benda sini, nak sebut apa benda sini, kena tahu betul lah. Nah, dan apa dia natijah dia, hasil dia. Tu. Mana lah yang kita nak ni. Kalau jelas ni, kalau duduk untuk cakap ni cakap untuk lah. Kalau takut lama ni keputusan ngaji lah. Kalau tak ubah juga duduk takut lama ni kata untuk pun dia berguna takut. Kalau duduk tak ubah macam tu juga keputusan ngaji lah. Baik, dia tidur di rumah tu lah. Itu pun dia marah cakap tu. Cakap dia marah. Dalam tahap tak ada perubahan, itu tak ada arti. Sekarang ni di peringkat belum jadi, maklumat dah ada dalam ilmu Allah. Nah, tapi Tuhan tak buat lagi. Apa nama sini? Tak ada benda lah. Debu pun tak ada, angin pun tak ada, air titik pun tak ada, oksigen pun tak ada, tak ada benda ada. Yang ada Allah. Macam mana dekat dia? Tanya dia. Mudah tak? Tu. Macam cerita apa? Kita perombi yang mobil tak tahu, tanya dia ke? Kan? Dia pun kawan tak kepala benda tak tahu, tanya dia ke? Itu kita perombi lah. Saya tengok juga benda tu. Pasal kita banyak benda-benda nak ambil situ, boleh kita tengok kan. Jadi semua sekali sebelum jadi dibahas oleh para ulama, mengambil jalan yang paling munasabah dan mengapi disebut di waktu itu, lepas itu disebut alam, walaupun alam tidak wujud lagi. Sebab tu waktu disebut alam. Alam ni alam apa? Alam zulmah, alam gelap itu. Zulmah, alam gelap itu. Dia ambil perkataan zulmah, gelap tu, gelap ni datang tasawur akal. Bila gelap, aku nampak. Walaupun ada tak nampak. Terjalan dalam malam nak gelap, cahaya bulan tak nampak, dia apa semua tak ada, api sudut tak ada apa semua sekali. Dalam gelap tak nampak. Benda depan tak tahu, ada barang tak ada, ada lipan ke, ada ular ke, ada lubang, duit tak nampak. Menggunakan perkataan apa tiada tu, zulmah tu kepada benda yang tidak wujud. Hanya wujud dalam ilmu Allah. Dinamakan bahasa itu nama dia panggil alam sayyid. Apa alam? Anahu lam yujad, alam yang tidak dibuat. Waktu tu benda tak ada tapi tak buat lagi. Tu kedudukan habis. Tu kedudukan bahasa dia. Lepas tu bila bertukarlah alam daripada tak ada tadi, zulmah tadi, kepada ada, barulah sampai masa Tuhan nak buat barang tu. Bermula dah barang tu. Tuhan nak mulakan apa dulu, itu soal dia lah, soal kita. Tapi bermulalah barang tu. Buat langit dulu kan, buat apa dulu, itu soal dia lah. Maka bertukarlah alam zulmah kepada alam yang mawujud ada ni, dipanggil alam ini alam nur. Alam nur. Nur tak jemuk tak boleh. Bukan nur macam ni, bukan nur macam siari. Tak. Nur ni kita nak hal sebut je. Yang nak sabahkan dengan dua alam ni, perbezaannya alam zulmah, alam tak ada benda yang ada. Tak boleh bahas, tak ada perbahasan, perbincangan, tak ada perpasaran, tak ada segala-galanya, tak ada. Yang ada perasaan, siapa nak cakap? Dia seorang. Tu. Bila dah ada, boleh kita buat, boleh buat kajian sebagainya bila kita ada. Maka perubahan daripada alam zulmah, alam tak ada benda-benda tadi, kita yang bercakap tak ada juga, yang ada Allah seorang saja, berubah kepada ada, barulah jadi. Maka dinamakan alam nur. Tu. Pertukaran. Maka siapa-siapa dia tadi, tadi tiga tadi, yang pertama ilmu Allah. Ilmu Allah lah. Siapa dia ada dalam maklumat Allah tu, dia akan lahir. Dia akan wujud, dia alami. Bila itu soal lain lah, tapi dia akan wujud sini. Di pihak awal dunia, pertengahan ke akhir ke, tapi dia akan lahir sini. Nampak? Bila dia lahir sini, dia akan lahir di akhirat. Adalah orang yang bangkit di akhirat. Kalau tak ada sini, saya cari tak jumpa. Memang tak ada.
Walaupun dia alam juga, alam sama bersifat dengan imkan. Boleh ada saja, tapi Tuhan tak buat. Tak adalah dia. Tu. Jadi ini kerana ini alam iradat. Barulah dia pergi. Bila sampai masa dia pergi pada hak zulmah tadi, pergi kepada wujud. Jadi maka dia artikan pertukaran, pertukaran daripada alam zulmah, alam tak kepada alam ada. Siapa-siapa terlibat soal ni, maka ini memberi tijak kepada ialah daripada ialah tuah gitu. Itu tuah. Itu bertuah satu orang. Kita disenarai, kita ada dalam ilmu Allah, disenaraikan nak buat, kita akan dapat tuah. Pusing yang paling pertama mesti alam, wala langit wala apa sampai ke kita manusia. Kita tak nak bahas langit berita kan, nak bahas diri kita. Paling pertama tuah yang ketiga daripada Allah yang punya rahmat, Allah punya sifat rahmat rahim, kita dapat tumpang jadi masuk dalam kita akan wajib bersyukur 24 jam. Ini yang disebabkan Rasul 24 jam dia bekerja tu. Kita ada pakai tidur ya. Jadi semayang, itu tidur. Itu apa dia? Umur dah tua, tak buat dah. Itu kena pacik semayang pun. Nak mati saksa. Apa pun kena semayang dengan mati. Tak semayang, tak dapat syurga. Anak syurga je kerja. Nah, kerja tak ambil. Ini tak ada. Nampak? Nak kenyang dia. Nak makan, nak kenyang. Kerja malas. Nak nampak dia tak mau nak jagung, tak ada, apa semua tak ada. Dia nak makan. Makan, kenyang, tidur. Kenyang. Tuan-tuan, mana boleh itu? Aku tak buat begitu. Mau buat, aku kesalah tak tahu. Ini cara perjalanan akidah. Banyak. Tapi dalam kita tak sebut begini. Sebab bahasa ni panjang. Sebutlah yang dia yang paling mustahak disuruhkan sebab dia. Pertukaran daripada alam zulmah, alam yang tidak memungkinkan kita jadi waktu itu, walaupun sudah ada dari Allah Ta'ala, tapi tidak memiliki masa itu, sampai pada peringkat masa Tuhan nak ngadapi, nak jadikan langit bumi orang macam, maka pertukaran itu memang ini alam ni, alam mawjud, alam barang yang sudah boleh ada sini, dia dipanggil alam mau. Itu tak kira walaupun siapa semua kita masuk tiba alam mau. Bagi kita manusia ni, bila mana kita ada di sini, berdasarkan kita sini tak ada, arti kita sudah ada di ilmu Allah dan hidayah Tuhan. Maka ialah bila wujud kita sudah dapat tempah yang pertama, peruntuk yang paling pertama, yang paling awal kita ialah kita dapat manusia jadi manusia bertuah dalam masalah, kita masuk dalam berdasarkan pada ilmu dan iradah. Masalah siapa bertuah? Siapa boleh buat? Tak ada buat. Mereka berbuat garut je. Inilah benda kita kena faham pusingan bahasa Islam ni. Sebab tu dia terjemah dalam Islam. Jangan terjemah agama. Boleh tidak salah, tidak dosa, tapi mesti terjemah agama dalam bentuk ada penjelasan. Kalau terjemah agama, dia akan bersama dengan terjemah agama-agama lain. Hindu disebut agama, Buddha disebut agama, Menyusi itu macam-macam agama. Tapi agama dalam terjemahan orang ni hanya menuju pada satu benda saja, satu rupa bentuk perbuatan saja. Yang tak terlibat. Apabila rojak kepada undang-undang berjenayah, dia kena pergi sirah pada kerajaan. Dia tak boleh buat. Agama tak ada perontokan nak hukum siapa buat begini. Dia tak percaya Islam. Dia selalu sebut agama, dia sekali-kali ada, tak percaya orang tak, bagai ada. Buat kerja je lalu. Ini silap hari ni. Tak pergi ambil ikut agama. Kalau kata satu negara tu agama Hindu apa? Dia kena buat undang-undang lain, dia buat dasar bagi untuk orang jenayah seperti itu. Dia tak ada dalam agama Hindu, tak ada peraturan, Hindu tak ada. Bila berlaku jenayah, dia kena cari kerajaan. Kalau kerajaan tu buat, adalah. Kalau kerajaan tak buat, tak ada. Orang salah tak ada tangkap, orang bunuh orang tak ada semua tadi. Pasal apa? Dasar tak ada. Agama Hindu tak ada dasar. Nak bunuh orang. Ada dasar dia ibadat ekonomi, cara dia dah. Kalau sebelum berlaku jenayah, curi apa sebagainya, kita rujuk pada Islam, kepada kerajaan. Itu kerajaan buat. Kita tak payah lah. Buat apa pun, buat jenayah, tak payah cari pun. Mana dah sendiri sebarang tu dah ada. Kerajaan tu berdasar tu pun berlaku daripada konon, membuat peraturan saja. Benda ibarat dah ada, hukum dia dah ada, putusan dah ada. Buat peraturan macam mana nak menggali kebarang tu. Tu je cukup mudah. Tapi hari ini kepala macam mana? Kuno. Tolong.
Dia. Tu kena faham pejuang Islam bukan benda boleh cakap terhadap dapur, tipe dapur. Orang cakap Benawi itu betul. Berani depan siapa ada depan 5 gajah halu. Tak anggap lagi. Tu dia berinya. Dia takut tak ada kawan. Tak berani dia cakap ni pasal ya betul gitu saya tahu lah begitu. Tapi kamu tak jaga. Saya nak jaga puyuk nasi. Awak tak makan nasi je. Saya nak jaga puyuk nasi saya. Apa itu? Hidup cara nak makan kan? Bukan tak ada salah tak apa pun. Saya nak makan tak kira benda dah tu kira masalah. Tak ada ini pasal makan. Pasal itu dia punya pasal. Mana boleh. Silap soal. Betul. Allah apa? Ini dalam hari Nabi sebut idza zaharatil bidah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah. Rasulullah sendiri jaga. Apabila jelas perkara munkar, hukum bertukar takdir, bermacam-macam benda bentuk dah. Patut tak berlaku. Macam-macam benda. Petnok sana sini, buat time kerja, hukum yang tidak menepati, pusing sana, pusing sini, ini bidah. Ulama berdiam diri kerana nak jaga puyuk nasi. Takut tak makan. Walau betul betul tak pakai. Sawit tak banyak sawit, lari banyak tak ada dia apa? Salah. Tidak. Nabi kata orang yang berkata, ulama yang berkata, wa alaihi la. Di atas ulama yang mendiamkan diri tadi tak mahu menegur, mengatakan hak yang batil. Allah tak nak laknat dia lebih sebelum pada orang laknat kafir musyrik. Kafir musyrik tak dia begitu benar-benar. Tu marah tak marah ni Allah tak pada orang tahu. Ini masalah yang jadi kita berdepan kan jadi sulit. Orang tahu tak bercakap. Hak tak tahu, sahlah dia tak tahu. Tapi tak tanya pula. Kamu lah buku ngawal. Orang tahu tak cakap, dia tak sah. Orang tak tahu dia tak tanya. Begitu. Kedua-dua ni kena belakang. Nampak? Itu pertukaran. Memang maklumat kita tak sampai ke mana lagi hari supaya kita faham peringkat yang paling pertama. Mana menjadi kewajipan setiap manusia, tak kisah mau orang kaya ke, mau orang miskin ke, mau orang apa ke, apa semua sekali, mau jenis rakyat, mau jenis raja ke, ada raja pertama yang tu jadi ahli orang ke, hak ini wajib tahu. Tak tahu dia pun. Hak tak tahu, bila tak tahu dia pun dia muslim. Bila muslim tu mati dulu. Tak mati tak ada lah, tak nampak lah. Dia musnah, dia alam yang kedua. Dia panggil alam ghaib, termasuk kubur itu alam ghaib. Ada sana tempat dia kena ganyah, kena lanyak, kena kaki. Dia punya hal. Maka dia kena di tempat itu. Kita tak rajak ke mana? Nak minta tolong siapa? Anak beranak tak tahu. Orang lain lagi tak tahu. Anak beranak tak pergi jarak kubur pagi raya je. Lepas ni naik raja. Malam aku tak tahu je lah. Ini pertukaran daripada alam jemaah, alam tak ada, pada alam nur, alam wujud. Kita dapat satu peruntukan daripada Allah yang bersifat Rahman Rahim ialah tuah masih. Tu kita dapat satu tuah dia. Untung kita dapat satu untung yang yang pertama dalam masalah tadi. Dan kedua yang ketiga lain pula. Ini kita dapat beralih daripada alam tak ada kepada alam ada. Ini satu tuah Tuhan bagi, bukan keseluruhan dapat. Alam tu alam laku, tapi yang ada Tuhan nak buat adalah itu ada dapat tak ada. Kita termasuk benda yang ada tentukan nak buat. Sebab tu kita ada hari ni. Itulah. Berarti satu tuah kita. Gunakan tuah kita ni untuk berterusan sampai ke alam akhirat. Itulah kerana Allah Ta'ala. Itulah hikmat syariat yang turun pada masa akhir dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi benda ni tidak maklumat yang tidak diutarakan, tidak diterangkan di kalangan masyarakat sendiri. Jadilah masalah sendiri. Kekal dengan sifat-sifat tu halah tak erti sama celak mata cari nak makan tu dia boleh apa rugilah balik sana satu teruk aku nak kata apa lagi begitu dia kita faham ini pusingan lepas itu satu lagi dah jelas ni alam orang maka di sini lah bermula benda tu ada buat syurga ke neraka apa semua sekali manusia kaum malaikat tu bermula daripada alam ni yang sudah ada di sini tapi belum jadi duduk di sini dipanggil alam jelma. Alam tak ada benda dengan ada nak bahas tukang bahas tak ada tukang tanya tak ada tukang jawab tak ada biar ada Allah Ta'ala bila ada Tuhan seorang siapa nak tanya dia siapa nak tanya dia ada juga benda yang Tuhan tanya diri sendiri dia tanya dia sendiri yang jawab barang tak ada
Itu dah, itu paling nak jelas kepada kita, nak bagi kita kepada sifat jalalah dia, sifat sebab keagungan dia, sifat ego dia, sifat sombong dia. Banyak maha sombong, atau maha sombong. Tak ada lagi orang sombong dan angin memainkan. Allah maha sombong. Pasal apa? Orang nak kasih dia tak ada. Nah, nampak? Kita nak tu pakai alam dan langit pun dekat sombong melawan Tuhan. Dia kata sekelip mata dia balik. Dari anak kan sekelip mata. Tu di balik ada setengah ulama dah ambil satu pinggan. Satu pinggan kita letak menisan sikit, tak depan kita. Bila letak saya kosong, kita tengok menisan, dia rasa kesemua. Dia panggil kawan dia, panggil semua dia tidak kenal kita. Tu kita lain bila jumpa dengan kita taubat tak panggil orang. Aku sampai ke lelah berkalau dia tak bagi tahu. Benda tu patih tak ada benda. Dia ngutip kulat dah, tak musuh. Benda patih tak ada benda. Dia ngutip kulat, banyak kulatnya, 2 hari ngutip tak baik. Patutnya ngutip kulat lah, nak buat sayur mak tu pulang mai lah ngutip kulat. Tak, penuh dia kedai kulat. Kulat siapa? Kulat patih. Itu maksud tamu semua tu. Temu saya kau makanan, dia tu lah pagi-pagi penuh pinggan berjuta dah penuh. Duk mengelilingi pakat makan menisan. Buat semua berapa ekor tak tahu yang bilang. Ini jenis juta dia sebab tu. Tak tahu. Adakah kita rasa gentar dengan menghadapi semua yang macam tu dalam sepinggan yang ada sedikit lebih kurang dalam sulu menisan? Kita nak ambil seekor pikir boleh, nak pikir 3 ekor sekali nak sekaligus ambil air panas dulu mengelapur. Begitulah Allah Rabbul Alamin. Al-Qari'ah, kiamat habis akhlak bumi, tak tinggal baca. Saya baca ini kena kira. Begitu habis. Kemudian selesai ni nak faham tu. Mana sekarang ni kita kena fikir, aku dapat pusing yang pertama jadi makhluk yang paling bertuah. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala telah menetapkan, telah mengetahui dan iradat menetapkan kita di sini satu masa dilahirkan. Bila masa itu tak perlu soal. Masa Tuhan sudah kita percaya mata ada tu. Maka kita sudah dapat pusing yang pertama melalui Allah bersifat Rahman Rahim. Sebab tu disebut Rahman Rahim. Dalam bismillah tu banyak bahasanya. Kita dapat pusing pertama, dapat duduk di alam nur. Setelah kita berada di sini sekian lama, itulah lama tak lama kita dah ada ilmu Allah Ta'ala yang tidak ada awal. Dalam iradat Tuhan menentukan tunggu masa bersama-sama. Lahirlah belum kok melacak apa-apa, lahirlah yang alam ini. Betul, itulah kuah yang pertama. Sama ada malaikat atau termasuk dapat kuah tanda. Betul, kena kerja lain pula. Itulah lain pula. Ini bahasa yang paling pertama yang dibahas oleh ulama-ulama usul din dalam mentafsirkan ayat-ayat yang tertentu. Bukan benda tu pakai agak kerja dah. Semua ada tempat pengambilan daripada dalil-dalil itu. Lepas itu kedudukan. Mana kemuliaan maksud? Bila 3 dah ada pada kita, dengan sendiri kita sudah mencapai satu kemuliaan yang paling hebat. Tak ada orang boleh bagi, tak ada orang boleh kuning kepada kita. Kita sudah dapat satu kedudukan yang paling hebat. Si Allah Tuhan kata walaqad karramna bani Adam. Setelah kita menjadi pusing yang pertama, kejadian yang sangat-sangat mulia si Allah Ta'ala, lepas itu dikenal proses yang keduanya mulia demi mulia. Mulia pertama dah terasa jenis kejadian, mulia kedua dah terasa asbab, menerima dan menolak. Kalau menerima ini dia jadi, kalau tak tolak ini dia jadi. Itu pula ini. Jadi bila itu dah paksalah, kita bila sudah ada di alam tadi, kita kena bersedia menikmati itu. Bila kita sudah berada di alam nur, dalam nur ni kita kena menghati dulu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sama sekali Tuhan sudah sediakan dasar manusia. Belum ada wujud sini, dasar ada dah. Tunggu orang dia tak ada lagi. Kedua Tuhan jadikan jenis manusia tu. Kejadian yang dibahas. Adakah malaikat lebih tinggi kedudukannya? Kelebihan dengan manusia
Misalnya ada dua bahasa sekurang-kurang. Kata-kata cara mutlak malaikat yang paling lebih. Dari cara peribadi malaikat tidak mesti lebih. Tapi ada katakan manusia paling lebih kerana berdasar pada syariat. Nampak? Ia boleh mengendalikan sesuatu. Tidak macam alam malaikat, walaupun bentuk dia benar-benar bahan yang baik, lah. Tapi dia tak boleh kesemua kali mengendalikan. Dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia tak boleh berkeluarga, dia tak boleh bahagia kesemua kali. Tuhan tak jadikan bagi dia mempontokkan tak ada pada dia. Jadi kita lah segala-galanya yang boleh memiliki. Maknanya manusia yang paling lebih. Syarat negara manusia. Maka bahasanya mengatakan manusia yang paling lebih daripada mereka. Ada kata serap mereka yang lebih mulia daripada manusia. Mana yang satu boleh pakai belaka, tak ada hal. Boleh tu. Tapi nak pakai apa bahasa kita tahu. Bila kita tahu cakap, nanti orang tanya awak ambil dalil mana? Awak mana tahu? Sudah orang tahu dengar kot. Nah, bahkan hujung tak ada asal, tak ada sanad apa bagi ngarut lah. Walaupun betul. Ada tiga ni. Dengan tiga ni, jadi kita bila mana kita manusia, bentuk kejadian kita fitrah manusia, kejadian manusia itu sendiri, maka paling tepat, paling sesuai, paling sama dengan manusia, itulah dia kena ada yang ketiga. Akidah. Kena hidup berakidah. Dalam bentuk permulaan, pertengahan, akan datang dan sebagainya. Itu kena. Maka sekarang kita sudah masuk ke dalam bidah bila membahas akidah. Baik. Pasal satu. Lepas itu tambah lagi pula. Setelah ini betul pula apabila manusia berakidah, ini pula ambil satu. Apabila manusia berakidah, ambil pula kedudukan manusia itu. Iaitulah dia mesti dapat tiga benda. Manusia yang berakidah ini, dia mesti ada satu, baru sesuai dengan arti akidah. Satunya manusia itu iaitulah bentuk dia musliman, mukminan. Betul. Musliman, mukminan. Betul. Kena ada pada kita. Keduanya sudah musliman, mukminan, itu kena ada yang kedua, itulah sam'an. Sam'an wa ta'atan. Dengar dan taat. Jangan dengar saja tapi tak taatan, pelaksanaan tak ada. Mesti berdasar pada musliman mukminan, mesti kita menjadi orang yang sam'an, sedia mendengar, wa ta'atan, sedia mematuhi. Baru tepat yang berakidah. Itu dia. Sini kemuliaan sini tak ada satu kejadian saja. Tapi tidak mesti kejadian ini akan kemuliaan dia akan berkekalan. Sementara pada akhirat Tuhan cek melalui ini. Adakah kita ni masa kita jadi manusia kemuliaan jenis ni kita akan buat perubahan, menambah lagi dengan berakidah. Ya, baru kita dapat sini. Tak ya, kita ada sini. Mana sini akan pergi pada peringkat pergi pada peringkat itulah kehinaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna ni asfala sabil. Mula-mula Allah kata, okey, betul, kami tolakkan jadi peringkat binatang. Tak ada nilai. Ini ada nilai sekian, kamu di sana di akhirat langsung tak ada nilai. Sekarang ni kedua, bila mana kita berakidah, mesti kita muslimah mukminah. Tak payah lagi. Malah macam mana kena mengaji. Hal lagi dia patah lagi. Dah tahu kena mengajar. Tak tahu kena belajar. Tugas lain tak ada. Cari makan juga. Bekerja berniaga juga. Jadi pegawai juga. Ini jangan lepas ini akan berubah kemuliaan ini. Tu. Dan dunia okeylah kita orang hormat maksudnya orang tabi kita orang kalau kemuliaan dekat orang. Sebab akhirat besar. Malaikat mana nak kalau kita pun dikalau juga tapi kalau api ni aku. Apa cerita? Celak mata dalam kubur begitu. Kalau betul, bunga melu, kamu apa tu? Malaikat ni api je. Nak tak mana tengokmu, kenapa jadi gitu? Kamu tidak buat perubahan. Kamu ada bangga dan kemuliaan ini, tapi kamu tak bersedia untuk berakidah, untuk beriman muslim. Dan yang beriman apa? Tak sedia dengan sifat samaan wa ta'atan. Dengar tapi tak sedia, mentakku. Masalah. Ketiganya, ayat 3. Tiga pula. Bila sampai ayat 3 dapat ayat 3 tu,
Iaitulah barulah kita panggil salihat mukhlisat. Barulah duduknya salihat, barulah kita boleh berbangga setelah kita dapat yang ketiga ni. Hari ini persembahan mesti kita dapat ini kita bersifat sama'an wa ta'atan. Yang ketiganya barulah Allah bagi letak kita ke menuju yang paling tinggi mengatasi kena itu, ialah dengan kita salihat wa mukhlisat. Bila mana kita sudah bersifat yang salihah mesti kau melihat ini kata apa? Nurun ala nur. Khabar. Baru dia kata nurun ala nur. Nurun yang pertama, tambah lagi yang nur yang kedua. Duduk sini. Barulah takkan bersua dengan azab sengsara. Dan para ulama yang telah cari perbahasan ini, cari jumpa. Orang pekat ni setengah minit tak jumpa dia hurah daripada masa. Mana kata pada masa tu buat mana? Ada hurah ada tak jumpa apa? Langsung tak tahu apa. Kalau tak sifat ini, dia akan bertemu dengan segala masalah daripada masalah itu. Bandalikan bagi Quran dan hadis tadi. Bagi orang yang menjadi tak setengah minit pun tak jumpa. Di mana duduk hurah? Mana duduk begini-begini? Tak jumpa pun. Ini kedudukan dia. Maka kena betul ada sini. Jangan betul sana bukan tempat betul lah. Sana tempat pembalasan. Yang baik-baik, yang tak baik. Sini tempat betul lah. As-salihan. Ketiga-tiganya bila berjaya kita lah. Bila berjaya. Kita berjaya hati. Alhamdulillah kita dapat. Boleh. Allah tak siap aku dah. Kita yang cuai, yang kita yang ambil, kenapa jadi begitu? Allah, saya susah nak fikir. Umur dah 73 dia tak apa lagi dah hidup. Tak ada rata dah kita maklumat lagi. Walaupun kita pergi faham semua, kita pusing belaka start daripada rompi apa ke kemarapuk pusing apa setiap berada berpuluh tahun lagi tak berhenti. Tapi masa ni baru kita jelaskan. Nampak? Jadi rasa kita tekilan bahasa pada tak sampai pada keseluruhan dalam kita sudah berumur 74 tahun. Tak ada jalan dah. Tak hidup dah 2 tahun lagi. Tak hidup dah. Tak apalah. Kita sekarang. Jadi bila ketiga-tiganya berjaya, kitalah orang yang menyandang yang pertama Muslim mukminan, kitalah orang yang menyandang yang kedua kesamaan wa ta'atan, kitalah kehasilan daripada dua ni ya salihah mukhlisat. Tuan letak mana? Bukan Nabi Muhammad, bukan Jibril, Allah Ta'ala sendiri. Allah telah letak orang ni, dia telah dapatkan hadza hizbullah. Hizbullah. Apa dia hizbullah? Banyak kata terjemah lah. Tapi dalam hadis Allah Ta'ala dibuat hizbullah ni ahli aku, keluarga aku. Kemudian Nabi Allah Ta'ala sendiri dibuat dalam beberapa hadis. Yang dia cakap hizbullah ni kata ini keluarga aku, buat aku. Bila kita dianggap oleh Allah Tuhan bagi letak kita taraf keluarga, bila Tuhan bagi letak kena aku, taubat takkan bertemu dengan aku selama-lamanya. Inilah masalah perjuangan Islam nak bagi benda maklumat supaya orang aku ya awak pergi tentang lawan aku supaya hukum tak pergi apa ambil mana tak nampak balik besok hari ni tak apa lah jadi Tan Sri tentang itu. Sana tak ada Tan Sri itu diciamkan dan seru kalau jadi Tan Sri dah kita bukan kata ini penjelasan bukan berdasarkan parti parti apa ini dah penjelasannya lah orang minta dia berita penjelasan tak ada apa tuan dia bila dia dengar macam tu kerja kan buat kerja macam tu awak tu pun dah besar tu dia nak tak nak mesti lah apa tak payah sangat tak ada makna lah kita duduk sini kita buat tak ada salih mukhlisat ada 2, 3 yang ketiga tak ada kita tak jadi hizbullah tak jadi ahli Tuhan dan tak jadi ahli Tuhan tadi sudah lah panjanglah cerita ni tu malaikat pergi angkat kita cerita sikit sambil sikit bila di padang mahsyar besok ini kita ringkas tu tapi hak detail bila padang mahsyar besok di titik syarat mustaqim ada 2 kumpulan malaikat ada 2 kumpulan malaikat tapi sama-sama dia tak balok dah walaupun ada soal lain kumpulan yang pertama malaikat kumpulan yang pertama kumpulan yang telah menerima tetamu-tetamu yang berdatang dari Allah
Semula dulu sekarang akan datang apa begitulah. Satu ke datang sebelah saya dulu. Menimu dengan penuh dengan penuh hormat, penuh kemuliaan sebagai semua sekali. Orang yang bawa suruh seorang-seorang. Malaikat-malaikat yang jaga kita ni dia panggil, malaikat nama sekian yang menjaga satu orang bernama Saleh bin Mamat bin datang. Ya Allah, ini dia orang. Mana laporan? Tengok. Ini daripada orang yang baik. Panggil protokol bahagian tetamu yang baik tadi, dah panggil. Ambil pakcik, assalamualaikum, banyak sediakan pakcik. Yang duduk sini tunggu kat sementara. Minum dulu apa hal? Hakikat kepada masyarakat. Tu sedia lah. Malaikat yang kedua pula lah, walai pula lah. Maksian siapa ni panggil ini dia orang. Jawab tanya. Dia tak boleh. Panggil protokol harga pula. Protokol harga jannah. Ni Hamid orang. Tak tahu mana boleh ni, tak boleh ni. Dia orang Quran ni ada. Dia kata ini bukan pengawalan ni. Ini orang dah game lawan ni mana. Game sombong kan. Game kah kepala ni dia sup situ. Nak baca kalau dia buat apa dah. Nabi tak ada buat apa. Mereka tak ada apa. Tuhan sendiri tak layak. Apa yang masalah? Tak ada arti hidup juta tahun dalam ni. Kalau berlaku dia macam tu. Buat dia ke ada depan. Nak tunggu masa dia campur situ. Mana boleh? Kenapa? Mereka pengawal pertokohan kami. Tu kolok dah. Betul? Tuhan. Yang kedua, mana ada perempuan? Kapal pertama, menyebut tamu yang baik. Orang yang duduk kata dasar muslimah, mukminah, samaan wa ta'atan, salam wa mukhlisah. Ambil Hizbullah. Betul. Keputusan Hizbullah. Betul pula. Orang yang tak ada dalam tempat ini, mereka pergi serah, cek tengok. Panggil protokol aku. Ambil Nawani. Perempuan kat situ. Dera situ. Macam-macam kaitan tandung tak ada situ. Makanan tak ada apa, tak ada tempit. Ibu-ibu tahu tu, tak ada mesti air tak dapat. Tak apa. Banyak cerita dia. Baik, sebelah itu ada pula seorang manusia jadi rebutan. Ada jenis manusia jadi rebutan. Ahli syurga dia lah, ini orang aku ni dah. Ahli neraka kata, ni orang aku ni. Malaikat berebut pula. Pasal berasal kepada maklumat. Maklumat ni ahli syurga kata, ni orang ni kena masuk dalam kepala aku ni. Okey ni. Malaikat ayahnya ke dia kata, ini mana ni mesti orang kami ni. Kena bawa situ. Tekok. Dia kata sini. Ahli syurga kata, mereka ahli syurga nampak tadi. Mereka nak ke sini. Orang. Mesti ada kenyataan. Mesti ada satu penjelasan. Ada satu kenyataan. Kita duduk balik mana? Duduk balik baik ke balik tak boleh? Dapat ketangan pada malaikat syurga ke dapat ketangan peringkat neraka peringkat yang jauh neraka naudzubillah. Itu benar. Mesti ada kenyataan. Itu berlaku di pada manusia. Nampak betul. Bila itu kita ada kenyataan. Kenyataan itulah perlu kepada maklumat yang boleh ditimpakan menjadi hujah. Ini yang perlu kita buat benda-benda yang sesuatu yang baik tu. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul, lalu perkataan perbuatan yang i'tiqad. Nanti jelas itu. Hubungan kita sesama manusia pula, perbuatan kita, perkataan kita, peribadi kita, akhlak kita, semua sekali simpati kita, tak ada kurang asat lagi. Itu satu kenyataan hujah. Berdasar pada orang yang kudukan dia diam, tak ada orang yang mengerang, yang sakit, yang mengaduh kita seperbuatan dia. Tak ada orang yang sampai 4 hari 4 malam tak tidur kerana perkataan dia. Ni dah ambil ahli syurga. Tapi dia tengok ni, tak baik ni. Ya, tapi hari-hari buat kerja bertenang. Begini. Tak sudah. Anu begini. Juta hati. Anu tidak anu begitu lah. Nampak? Mereka buat tambah macam gaya benda pula. Ini mereka kata, ini putus saya nak ambil ni. Putus apa nak ambil? Tak ada benda lah. Itu cara daripada masyarakat besar. Ini benda ni semua sekali pada Nabi Rasul hanya sekadar pandang. Sekadar pandang saja. Nak masuk jambu tak boleh. Pandang saja. Nak kata apa? Semua Nabi-Nabi Rasul dihabiskan menengok merukan umat masing-masing. Tak ada lah. Nak sokong tak boleh. Kecuali ada laluan. Tak ada pandang. Pandang aku. Ada aku usaha buat apa semua pandang. Tak ada lah nak sokong.
cek tengok ada berapa orang yang mak aku yang usul ke ni. Ada 100. Satu orang tu ya. Ada satu kaum, satu umat, satu nabi zaman dulu, satu rasul zaman dulu. Tak lebih dari 3 orang umat dia yang ikut dia. Dalam ratus-ratus ribu jadi 3 orang yang beriman. Kalau lain itu semua, jadi dia sudah. Tengok. Payah tak payah iman. Muhammad yang paling banyak, yang paling dapat. Lepas itu, Muhammad sangat-sangat menyanyi diri. Siapa-siapa dia mampu, walaupun seorang, selamatkan manusia seorang. Kalau dia beriman, supaya betul-betul dia menjadi orang yang beriman. Kalau tak beriman, cari jalan supaya dia beriman. Allah Ta'ala akan memberi dia kepada Muhammad. Mu nak ambil kita orang. Muhammad akan ambil duduk bersama dia. Pasal jasa kita berdasar pada syariat dia, syariat sunnah dia. Tapi sekarang ni kita terbabit dalam bentuk memburukkan Muhammad. Muhammad begitu Muhammad ini siapa dia ajar ni? Ni berlaku pula. Oh tak boleh ni kira Muhammad ni gini pula dah. Zaman dulu boleh lah. Siapa kata gitu? Iblis dia kata gitu. Iblis tak jumpa depan kita. Dia suruh orang ni. Sudah jadi kompolek Iblis. Kita faham tu. Faham duduk tadi. Maka Hizbullah ni Nabi Tuhan kata ini ahli aku. Keluarga, bukan keluarga macam nasab tak lah. Keluarga dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan. Aku dengan perintah. Tu dia benar. Maka bila mana kita keluarga, tu salimah. Inna ibadillah khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jelas tu kali dari Allah Taala sebut. Hamba aku dan keluarga aku tu salimah lah. Tu saya fikirlah masalah syukurnya aku ni. Tak dia biasa. Jumpa pada tahu pada mana. Daripada masa apa tak temu dengan apa. Dengan apa sekali masalah yang dijanjikan. Semua duduk okey betul. Bisa ada terjemah ya. Mukminin mukminat daripada masa merasakan berkumpul tu tak daripada 2 rakaat sembahyang tu ya. Dah sembahyang Allah tu salam muslimin muslimat dengan penuh hormat silalah ke syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat absarahum fadawi. Ini benar. Benda bukan baik sangat, tapi kita jadi masalah. Habis. Nampaknya tak ada Nabi jugalah, tak apalah. Kita berdepan. Lagi. Kita nak sebelum puasa ni kita nak apa? Nak habiskan dalam bentuk apa yang kita baca dulu sebagai penggunungan masalah. Supaya kita betul-betul menjadi orang yang sentiasa apakah dengan apa yang kita dapat maklumat tadi. Ini Hizbullah. Bila kita duduk di Hizbullah, sikit lagi lah. Tak ada ambil siapa, insyaAllah kita kesama semua. Bila kita duduk di Hizbullah, itu Hizbullah ni dia mesti ada pula. Ni faham tak? Faham? Siapa dulu? Kita pergi pada maklumat yang ketiga. Keempat, Hizbullah. Hizbullah pula apa dia? Bila Hizbullah tak sini. Hizbullah tak sini. Mesti dia ada mempunyai kedudukan dia. Perbezaan dengan orang lain yang tak terlibat dengan Hizbullah. Pertama sekali, sifat Hizbullah. Apa dia? Sifat Hizbullah ni iaitulah Allah Ta'ala bagi letak. Istihar dalam Quran iaitulah khairu ummati. Khairu ummah yang telah kita bahas dulu. Kita Allah Ta'ala mengisytiharkan kita lah orang yang paling kanan paling tu pada ashabul yamin. Apa ashabul yamin? Mana khairu ummah ni ashabul yamin. Maksud yamin fi sirril mahdudi wa talihil mahdudi wa zil mamdudi wa maksub sampai habis. Itu kerugian. Tak dapat paling malang itu. Alhamdulillah. Tak payah selamat dulu. Itu yang kedua. Kedua ni pula. Kedudukan Hizbullah ni. Dia sifat Hizbullah tadi iaitu tugas Hizbullah. Ini tugas. Tugas Hizbullah. Saya tu dah jauh lah. Ini tak sesuai dengan maklumat macam ni. Boleh. Tak kita tak arah buat lah. Pakai pandang kita pula. Betul pula. Tak tahu tadi lah pula benda ni.
Ini apa benda ni? Terwa ke baca ni. Malam. Tugas Hizbullah. Tugas dia. Tugas Khairul Ummah ni bila bergeletak bukan ini. Hizbullah sifat-sifat ini dia ada tugas. Bukan tugas makan minum makan duduk, tugas dia iaitulah semua tuan-tuan. Rijal lena kita ditugaskan depan maksud. Tak boleh duduk seorang duduk koyak kaki demam minum teh makan bagi besar petang tak boleh. Kena tua pada cakap istilah itu, kena tua pada, kena bekerja. Takat mana yang kita boleh kita buat. Yang kira lah, yang kira apa benda depan kita. Oh tak betul Datuk tu nak kawal, perlu lihat apa Datuk tu. Dia sakit juga. Tak kena dia kena dulu daripada kita. Kita hidup dah lagi dia bergambar dah. Kita nak berjalan kira, lepas jalan kira dia mana ni? Mana Datuk yang belakang itu? Yang kita tak boleh bercakap dalam masjid gini-gini mana dia? Kamu dalam mudah selesai masalah. Bergerik di situ. Dia punya pasal. Dia takut apa? Dia dah mati dia kata. Yang apa tahu? Dia takut Allah, takut Tuhan. Dia takut orang. Tu dia. Orang marah tak peduli. Dia marah. Asal lelaki kata, kalau kita dah mikir orang marah tu, Nabi Muhammad akan duduk dia. Tu wahyu lah. Muhammad pada kau dia tak buat tu. Bila jumpa Abu Jahal hak berapa bulan tu. Muhammad kata, ya Allah, kalau pekerjaan macam ni kena jumpa dengan abu-abu pakai tak payahlah biar latih lain. Gitu ke? Nabi kata gitu ke? Kalau macam ni cara kena menghadap depan abu-abu ni panggil orang lain lah. Aku nampak tak agak. Gitu ke? Dak lagi. Musa alaihissalam. Setelah 10 tahun duduk di Madian, berkhidmat dengan Pok sebagai anak sempurna kan, belanja perkahwinan dia dengan anak Nabi Suhaib. Dia bukan duit dah. Perbelanjaan ni kalau aku nikahkan yang Musa ini dengan perbelanjaan kau perlu beri kami aku dapat tahun jadi berbalik kami perbelanjaan kahwin. Boleh sekarang boleh. Nak kira marah. Pakai kau sih. Tanya. Dia mau menolak aku. Aku nak buat dia kata. Aku tak nak nikah mana nak nikah kau tu. Aku duit tak ada. Tapi kalau benda lain boleh. Aku tukar cuci kereta kau. Tu je benda. Boleh. Pergi. Buat nikah. Bini mana benda tak ada. Tapi tak jadi. Mamat dia, aku akan nikah akan Fatimah Nabi dengan perbelanjaan kau cuci kereta dia. Sah, ganti sahnya. Tadi mana kata mukti, mana kata aku mari sini kita bahas. Tapi tak ada orang buat. Try kita buat sekali pokok kita salah. Anda tahu sudah mana kunci kan? Payah sakit. Tu kedudukan dia. Kita terlengah. Kita kena berdepan manusia. Layaklah kita sudah menerima benda-benda tadi. Patutlah kita terima, belum takut lagi. Kali Allah susah menjamin kita. Yang kita ingat, takut Tuhan tak jamin sekarang. Tuhan jamin. Nanti semua, keluarga aku. Tak perlu takut lagi. Yang kedua. Yang ketiganya pula. Yang ketiga. Mungkin berakhir situlah. Yang ketiganya, iaitulah dakwah kita. Kita bercakap. Dakwah Hizbullah. Kena kita bercakap. Di rumah ke, surah ke, majlis ke, pangkit ke, kedai kopi ke, mana saja tempat-tempat yang layak bersabar, kita kena menjalankan urusan itu, menyeru manusia. Yang Allah telah sebut dalam Quran itulah dakwah dia amar ma'ruf nahi anil munkar. Itu kerja dia dalam kata amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu dakwah dia. Dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna dalam bentuk kita beriman Allah. Ini tiga kena buat. Nampak? Bila jadi Hizbullah, ini wajib kita laksanakan. Pertama sekali kita sudah diisytiharkan oleh Allah Taala khairullah. Keduanya tugas kita ukhrijat linnas. Ketiganya dakwah kita gerak kerja kita, penyampaian kita amal ma'ruf nahi munkar. Walau kana murran walaupun pahit. Walaupun di depan si zalim sekalipun. Zalim sama ada persoalangan atau dengan cara ramai-ramai. Kena sampaikan mana. Soal zalim dia soal lain. Lama malam sampai. Kalau takut zalim dia, semua Nabi-Nabi angkat tangan. Tak ada yang itu. Semuanya menjalankan tugas. Apa berlaku? Itu kita lain. Tadi lah. Nampak?
Firaun ni, apa Firaun Musa tadi, sentuh sikit, nak tengok dulu kan. Ni peringkat makam Nabi Rasul. Dalam keadaan dia berkhidmat dengan Shu'aib alaihissalam selama 8 tahun, itu hak wajibnya. Tambah lagi 2 tahun perkhidmatan pribadi dia. Sampai itu masuk satu malam, Musa kata, mana cakap tayuk lah, nak kopu tadi. Dia ada rasa nak balik ke Mesir, nak jumpa keluarga, nak jumpa dengan ibu. Hidup lagi ibu dia pun nak. Tapi dia tahu lah masih Firaun tu. Nah, bahalu tak ada situ lagi. Itu sakit hati. Dia tak baca lah Firaun tu. Baik dia tak ada tugas apa-apa dah. Tak ada Firaun. Belum menimbulkan tugas lagi. Nak balik. Nabi Shu'aib pas tunggu, dikasih tunggu. Berjalan tak. Berjalan satu keluarga, dia berapa orang pengirat dia. Bawa lah benda bekas ni. Sesat tu berjalan. Sesat. Jadi jalan. Bukan sekarang. Dia ada jalan lebih kali, ada benda-benda benda ada. Dah. Tu ada kedai kopi, ada warung belah lah. Bawa duit dia banyak. Dan masa itu nak cari jalan mana, siapa nak tunjuk tu, malah buta pula. Sesat. Sodoh. Dalam gelap, mengaku dalam gelap. Api tak ada. Kesah memang masa itu. Dalam keadaan sesat. Tak sesat tadi tu. Akhirnya, macam mana nak cari sikit petunjuk? Buat ada orang balik turun jalan ke, atau bagi-bagi api balik kita malam ni, bakar api balik tu. Kayu banyak, berlempar lah. Berlemparan tu, nyamuk banyak ni, bakar tu lari lah. Dia pun, dengan besar, tengok nampak satu cahaya api. Nampak jauh dia lah, nampak pelik dia. Musa kata, aku tengok sana ada. Kamu sebut tinggal sini, aku pergi tengok. Aku suka dapat untuk mengorang, untuk tolong di mana jalan kita nak pergi. Ada dapat ambil sikit api dan untuk kita guna pada malam ni. Terus sekali, walau apa, aku tunggu. Musa pergi. Beliau berjalan-jalan. Ya Musa, kalau nak lay, tanda kasut Musa itu. Sudah. Ini api ini apa? Dia tengok pokok tu, bubuk. Daripada makin bercahaya, makin bercahaya, makin bercahaya. Dia bukan api. Pecah kasutmu. Innaka bil wadi muqaddas tuwa, tempat yang paling baik ni. Tahu kan? Akhirnya ada Allah la ilaha illa aku Tuhan. Situlah mula Musa menerima wahyu. Dalam perjalanan bukan tanya nak jumpa Firaun dak, balik dia memuak ayuh ni. Tak dalam perancangan nak jumpa dengan Firaun. Dia tahu Firaun tak tunggu juga dia. Nak balik senyap-senyap itu konon. Tapi sampai tengah jalan tak laku apa yang Musa fikir. Laku apa yang Tuhan kata. Pecah kasutmu. Ini kau di tempat yang paling baik. Lepas itu, Anallahu la ilaha illa anta fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Akhirnya gini-gini Tuhan kata, engkau balik ke masa ini, izhab ila fir'aun innahu tagha. Faqul lahum qawlan layyinan. Mencakap molek. Betul balik ni jangan buka program. Mesti berdepan dengan Firaun. Musa apa? Allah bagi Firaun. Betul ada kepala sekali ni. Dah. Tu bacaan. Tapi ada ke Musa? Tuhan nampak tak jadilah balik. Assalamualaikum. Ketuk pintu pokok. Siapa dia? Kata Nabi Shu'aib. Konon je lah dah. Anak dia siapa? Musa. Kamu tak dia balik ke? Temu kerja kita orang jalan. Tak agak apa. Musa suruh aku pergi jumpa Firaun. Betul ada kepala aku sekali. Itu. Tak. Musa tak tua, tak tahu diri dia. Jalan, tahu tak tu. Itu dia, syariat. Kok sekarang pun benda zaman itu jugalah. Betul lah Nabi Muhammad tak pernah menaik diri. Padahal dah pelotok kain atas sebut kemuliaan. Nampak? Mana nak cari ni? Mana cari nak cari apa? Kita pun, kena lah tak boleh satu kata apa, kena lah ambil. Menetapah, pergerakan kita. Setakat dengan siapa kita boleh cakap. Golongan malam kita bercakap. Apa ni yang kita sampaikan? Dan betul-betul benda yang berdasar pada akidah. Nah, itu betul pakai doa. Berdakwah illallah ila amal ma'ruf nahi munkar. Walaupun berdepan dengan zalim, walau kan murad, walaupun benda terbaik faham apa pun cakap gitu. Seorang tertipu tak tipu itu bukan soal kita. Soalnya si pendengar dakwah kita. Salah masalah ini. Jadi bila gitu akhir sekali amalan harian Hizbullah setakat itu dulu. Kita akan sambung di minggu hadapan. Minggu selanjutnya dengan apakah kerja kita kena buat. Tu. Kita ni banyak dah benda hak tuanya. Tapi dia tak tahu bergerak tidak lagi. Hal lain tu
Kita berkira juga dah. Ada merkau sikit. Tapi dalam bentuk kita nak cakap, tak makan cekok ni dah. Tu. Kalau tak makan cekok, buat cara tak makan cekok semua nak sampai ke maklumat. Kena kenara dia pergi. Ni kena kenara. Lawak ajak, makan. Cakap takut pun. Boleh. Pakcik, ya. Saya ni gini-gini. Awak penuhi boleh. Nak suruh kerja tak boleh. Tapi saya nak minta sikit. Gini-gini. Boleh. Cari lah benda. Baik sebut tak baik sebut. Nak sebut makhluk. Boleh sebut. Kerja apa? Makhluk dulu. Takut jadi petikai belakang. Kerja. Mudahkan kerja pakcik. Nak boleh. Tolonglah sikit. Tolong. Tolong gini je sudah. Saya masalah. Kata. Bukan payah. Ini kena buat tuan-tuan. Ini sebab ini program syariat, program nanti. Bukan program saja ni. Ulama-ulama kita buat tajuk, kita habis sini bahasan. Ini aku kerja tenar, bawa benar barang ni. Ini sebab pada zaman sekarang. Ini sebab negara kita. Nampak? Saya cakap ni pasal apa? Bagi dah depan. Tan Sri Man depan, sila. Lagi hebat nak cakap. Nak suruh dia ketua. Bukan nak suruh dia tak ketua. Wallahualam. InsyaAllah kita akan sambung di 2 minggu lagi datang kalau tidak ada masalah. Mungkin kita ada sekali apa 2 kali lagi lepas itu ketemu Ramadan, ditangguhkan bila masa Ramadan besok. InsyaAllah kita akan sabar sampai. Wallahualam.